Introduction. The characteristics of the true servants of Allah, the Exalted, are mentioned in chapter 25 Al-Furqan, verses 63-77. It is these Muslims who will be granted safety and great blessings in this world and the next. Chapter 10 Yunus, verse 62. Unquestionably, for the allies of Allah there will be no fear concerning them, nor will they grieve. Whenever they face a trial, they will be given the strength to overcome them so that they reap better blessings. When the entire creation will face the day of judgment, Allah, the Exalted, will remove all grief from them. Chapter 21 Al-Anbiya, verse 103. They will not be grieved by the greatest terror, and the angels will meet them, saying, This is your day which you have been promised. Allah, the Exalted, bore us of these special servants to the angels and the heavens. This has been confirmed in a hadith found in Sunan An-Nasai, number 5428. They are the ones who are brought near to Allah, the Exalted, and this world and will gain the special proximity of Allah, the Exalted, and the hereafter. Chapter 56 Al-Waqi'ah, verses 10-12. And the forerunners, those are the ones brought near to Allah, in the gardens of pleasure. They freed themselves from the servitude of all other things and devoted themselves to the true obedience of Allah, the Exalted, by fulfilling His commands, refraining from His prohibitions, and by facing destiny with patience. When they became His servants, they became independent of the entire creation. But those who sought freedom from this servitude only became servants of their desires and the material world. Chapter 45 Al-Jathiyah, verse 23. Have you seen he who has taken as his God his own desire? They have reached this rank by striving to emulate the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, and his blessed companions. May Allah be pleased with them all. But it is important to note this is not possible to achieve without knowledge. It was why the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, declared in a hadith found in Sunan Ibn Majah, number 224, that gaining useful knowledge is a duty on all Muslims. It must be the mission of all Muslims to emulate the good character of the servants of the Most Merciful so that they too can achieve success in this world and the next. A Muslim must always remember that nothing will be heavier in the scales of judgment day than good character. This has been confirmed in a hadith found in Jami' at-Tirmidhi, number 2003. Keluarga yang soleh. Ciri-ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah disebutkan dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Ayat ini menunjukkan kepentingan berkahwin mengikut ajaran Islam. Ini bermakna hamba-hamba sebenar yang Maha Pengasih mengikuti nasihat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 3635, ketika memilih siapa yang akan dinikahi. Hadis ini berpesan bahawa seseorang itu dinikahi kerana kecantikannya, keturunan, hartanya atau kerana ketakwaannya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk menikahi orang yang bertakwa. Adalah penting untuk memahami bahawa tiga perkara pertama yang disebut dalam hadis ini adalah sangat sementara dan tidak sempurna. Mereka mungkin memberi seseorang kebahagiaan sementara, tetapi akhirnya perkara-perkara ini akan menjadi beban bagi mereka kerana ia dikaitkan dengan dunia material dan bukan kepada perkara yang memberikan kejayaan muktamad dan kekal, iaitu iman. Seseorang hanya perlu memerhati orang kaya dan terkenal untuk memahami bahawa kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Sebenarnya, orang kaya adalah orang yang paling tidak berpuas hati dan tidak bahagia di bumi. Mengahwini seseorang demi keturunan mereka adalah bodoh kerana ia tidak menjamin orang itu akan menjadi pasangan yang baik. Malah,
Jika perkahwinan itu tidak berjaya, ia memusnahkan ikatan kekeluargaan yang dimiliki oleh dua keluarga sebelum perkahwinan. Berkahwin hanya untuk kepentingan keindahan, cinta tidak bijak kerana ini adalah emosi yang berubah-ubah, yang berubah mengikut peredaran masa dan dengan mood seseorang. Berapa ramai pasangan yang kononnya tenggelam dalam cinta akhirnya membenci antara satu sama lain. Tetapi penting untuk diperhatikan bahawa hadis ini tidak bermakna seseorang harus mencari pasangan yang miskin kerana penting untuk berkahwin dengan seseorang yang boleh menyara keluarga dari segi keuangan. Ia juga tidak bermakna seseorang itu tidak boleh tertarik dengan pasangan mereka kerana ini adalah aspek penting dalam perkahwinan yang sihat. Tetapi hadis ini bermaksud bahawa perkara-perkara ini tidak boleh menjadi sebab utama atau muktamad seseorang itu berkahwin. Sifat utama dan muktamad yang harus dicari oleh seorang Muslim dalam pasangan adalah ketakwaan. Ini adalah ketika seorang Muslim menunaikan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Sederhananya, orang yang takut kepada Allah Ta'ala akan memperlakukan pasangannya dengan baik di saat senang maupun susah. Sebaliknya, mereka yang tidak beragama akan menganiaya pasangan mereka apabila mereka kecewa. Ini adalah salah satu sebab utama mengapa keganasan rumah tangga meningkat di kalangan umat Islam sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sejati bertindak atas nasihat yang diberikan dalam hadis ini dan melaluinya mereka memenuhi satu aspek yang membantu mereka menyempurnakan iman mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2521. Hanya melalui tingkah laku ini seorang Muslim dapat mencapai kesejukan mata mereka melalui pasangan mereka yang ditunjukkan dalam ayat ini. Untuk mencapai perkara kedua yang disebut dalam ayat ini iaitu anak yang soleh, ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak mereka mengamalkan ketakwaan terlebih dahulu dengan memimpin melalui teladan dan memberikan anak mereka demonstrasi amali ketakwaan. Kedua, mereka hendaklah mengajar mereka sejak kecil tentang pelbagai aspek ketakwaan dan akhlak mulia yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini boleh disimpulkan kepada tiga perkara iaitu menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Hanya apabila ibu bapa mengambil langkah-langkah ini mereka boleh memenuhi doa dalam ayat ini. Hanya dengan itu anak mereka akan memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat. Mengabaikan kewajipan ini hanya akan menyebabkan anak seseorang itu menjadi sumber kesusahan bagi mereka di kedua-dua dunia. Perbelanjaan seimbang ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang yang sebenar disebut dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 67. Dan, yaitu, orang-orang yang apabila membelanjakannya, tidak berlebih-lebihan dan tidak berhemat, tetapi berada di antara yang demikian itu sederhana. Mereka memahami bahawa pada hakikatnya semua yang mereka miliki adalah kepunyaan Allah yang Maha Tinggi, dan ia hanya diberikan kepada mereka sebagai pinjaman. Oleh itu, mereka mengembalikan pinjaman kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan keberkahan mereka, seperti harta mereka, dengan cara yang disyariatkan oleh Islam tanpa bersikap bakhil, berlebih-lebihan, boros atau boros. Mereka menyedari bahawa harta dan nikmat yang lain adalah ujian daripada Allah, maka mereka bersikap sebagai hamba yang benar-benar bersyukur dan lulus ujian ini dengan menggunakan harta dan nikmat lain mereka dengan cara yang betul. Bab 67 Al-Mulk, ayat 2. Ya, Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Mereka telah mengetahui bahawa Allah Ta'ala tidak menyukai berlebih-lebihan, maka mereka berbelanja tanpa membazir. Bab 6 Al-An'am, ayat 141. Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka mengelak dari sifat bakhil kerana mereka mengetahui hadis yang terdapat di dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1961, yang memperingatkan bahawa orang yang tamak itu jauh daripada Allah Ta'ala, jauh dari syurga, jauh daripada manusia dan sebaliknya dekat dengan manusia. Api neraka. Hadis yang sama ini menyarankan bahawa Allah Ta'ala lebih mengutamakan orang yang dermawan yang jahil daripada ahli ibadah yang bakhil. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih menjauhi sifat tamak kerana mereka sedar sepenuhnya bahawa Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka dan bahkan telah bersumpah atasnya. Bab 51 Ad-Dariyat,
ayat 22-23. Dan di dalam syurga terdapat rezeki kamu dan apa yang dijanjikan kepada kamu. Kemudian demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang demikian itu benar, sebagaimana yang kamu katakan itu. Sebenarnya, peruntukan seluruh ciptaan telah diperuntukkan dan direkodkan selama 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Kerana ajaran-ajaran ilahi ini dan lain-lain mereka mengelakkan dua sikap melampau iaitu pemborosan dan ketamakan. Dan sebaliknya kekal di tengah-tengah dengan membelanjakan apabila perlu dan menahan apabila perlu. Mereka menjauhi segala bentuk harta yang haram kerana mengetahui bahawa Allah Ta'ala tidak akan menerima doa orang yang tercukupi dari yang haram. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2346. Jika Allah Ta'ala menolak doa mereka, bagaimanakah Dia akan menerima amalan mereka? Dalam hadis lain yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa Allah Ta'ala hanya menerima sedekah daripada harta yang halal. Hadis ini juga menekankan pahala besar seseorang apabila mereka bersedekah kerana Allah Ta'ala dari hartanya yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala segunung bagi sedekah yang halal walaupun hanya sebesar sebiji buah kurma. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sejati sentiasa mendermakan sedekah wajib mereka kerana mengetahui ada hukuman yang berat jika tidak menunaikan kewajipan penting ini. Bab 3 Ali Imran, ayat 180. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang takut menahan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka. Sebaliknya, ia lebih teruk bagi mereka. Leher mereka akan dililit oleh apa yang mereka tahan pada hari kiamat. Daripada rakus mengejar harta yang berlebihan, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah mengambil apa yang mereka perlukan untuk menunaikan tanggungjawab mereka dan selebihnya disedekahkan untuk keredaan Allah Ta'ala. Ini adalah cara seseorang boleh lulus ujian dan ujian kekayaan. Malah, mereka telah memahami bahawa seorang hamba Allah yang sebenar, yang Maha Tinggi, sentiasa menderma lebih daripada sedekah yang diwajibkan seperti yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya surah 5 Al-Maidah, ayat 12. Dan Allah berfirman, Aku bersama kamu. Jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Rasul-Rasulku dan menyokong mereka serta meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, nombor 1671, menyarankan agar sedekah dilakukan setiap hari bagi setiap sendi dalam tubuh setiap Muslim. Ini jelas tidak merujuk kepada sedekah wajib yang ditawarkan setiap tahun. Perlu diingat, sedekah bukan hanya terhad kepada harta. Sedekah boleh ditawarkan dengan cara yang berbeza, contohnya, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah satu sedekah. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1671. Ayat yang dinukilkan pada awalnya yang menyebut tentang tabiat berbelanja hamba-hamba yang sebenar-benarnya dari Tuhan yang Maha Pemurah, boleh merangkumi pendekatan seimbang terhadap segala bentuk amal, seperti meluangkan masa untuk menolong orang lain. Orang yang tidak mencari keseimbangan sama ada akan menumpukan terlalu banyak masa untuk membantu orang lain yang menyebabkan mereka mengabaikan tugas dan tanggungjawab mereka sendiri. Mereka yang tidak meluangkan masa untuk membantu orang lain akan menjadi mementingkan diri sendiri dan hanya bimbang tentang diri mereka sendiri yang bukan sikap seorang Muslim sejati. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sejati sentiasa mempunyai niat yang betul ketika berbelanja. Mereka tidak membatalkan amal mereka dengan mengingatkan orang lain tentang nikmat mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan peringatan atau menyakiti. Kerana mereka membelanjakan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, mereka tidak mencari sesuatu yang lain daripada orang lain. Kerana niat mereka yang soleh, Allah Ta'ala memberi pahala kepada mereka walaupun mereka membelanjakan harta benda duniawi misalnya untuk keluarga mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4006. Mereka tahu bahawa belanja mereka yang baik adalah nikmat dari Allah Ta'ala, kerana mereka tidak akan dapat memperoleh neraca ini tanpa rahmat Allah Ta'ala,
oleh itu mereka sentiasa bersyukur. Malah, mereka takut bahawa belanja mereka yang soleh tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kerana beberapa kesalahan yang tersembunyi seperti tidak ikhlas. Surah 23 Al-Mu'minun, ayat 60. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3175, bahawa ayat ini merujuk kepada hamba-hamba yang sebenar-benarnya daripada Yang Maha Pengasih. Berubah ke arah yang lebih baik ciri-ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah disebutkan dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 71. Dan barang siapa yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang diterima. Salah satu tanda taubat yang ikhlas diterima oleh Allah Ta'ala ditunjukkan dalam ayat ini. Setelah bertaubat secara batin dan lisan, seorang Muslim harus mendokongnya dengan beramal soleh dan menjauhi dosa-dosa yang lebih besar. Malah, apabila seseorang itu melakukan amal soleh dengan betul seperti solat, ia akan melindungi mereka daripada terus melakukan dosa. Surah 29 Al-Ankabut, ayat 45. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selepas bertaubat secara ikhlas, seorang Muslim bukan sahaja memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Ta'ala, tetapi mereka mengubah akhlak mereka menjadi lebih baik supaya mereka memperlakukan manusia dengan lebih baik. Untuk memberi inspirasi kepada umat Islam untuk menempuh jalan hamba-hamba yang sebenar-benarnya dari Tuhan Yang Maha Pengasih, Allah Ta'ala memberi kabar gembira kepada mereka yang bertaubat dengan tulus bahawa Dia akan mengubah perbuatan jahat mereka menjadi kebaikan. Surah 25 Al-Furqan, ayat 70. Bagi mereka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Nikmat ini lebih besar daripada menghapuskan dosa. Oleh itu, umat Islam hendaklah memanfaatkan masa yang telah diberikan dengan bertaubat dengan ikhlas dan berusaha untuk beramal dengan melaksanakan perintah Allah SWT, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Takut kepada Allah yang Maha Tinggi. Ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang yang sebenar disebut dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 65-66. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu tetap kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat kediaman dan tempat kediaman." Sebuah doa telah direkodkan dalam ayat-ayat ini yang menunjukkan ketakutan yang dimiliki oleh hamba-hamba yang sebenar-benarnya daripada Yang Maha Pengasih. Mereka takut menderhaka kepada Allah Ta'ala, lalu mereka masuk neraka. Ini adalah bukti kesungguhan mereka untuk mentaati Allah Ta'ala sepanjang masa. Mereka tidak seperti orang-orang angan-angan yang tidak merasa takut kepada Allah yang Maha Tinggi, dengan tidak mentaatinya lagi, mengharapkan keselamatan. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sebenar-benarnya memenuhi ciri-ciri pengharapan yang benar kepada Allah yang Maha Tinggi, dengan berusaha dengan ikhlas untuk keredaan Allah yang Maha Tinggi dalam semua aktiviti mereka dan kemudian mengharapkan keselamatan. Mereka tidak menyombongkan diri dengan banyaknya amal soleh mereka kerana mereka tahu tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam syurga melainkan rahmat Allah Ta'ala. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6463. Mereka membuktikan kepercayaan ini melalui tindakan mereka dengan sentiasa mencari perlindungan kepada Allah yang Maha Tinggi, melalui ketaatan kepadanya. Hamba Tuhan yang Maha Penyayang yang sebenar memahami bahawa apabila manusia sampai ke akhirat mereka akan menyesali dosa-dosa mereka dan tidak melakukan amalan yang lebih soleh. Surah 89 Al-Fajr, ayat 23-24. Iden dimunkulkan dalam pantangan bahwa pada hari itu ialah neraka jahanam. Pada hari itu manusia ingat. Tetapi bagaimana, yaitu apa fatannya, baginya ingatan itu, dia akan berkata, andainya saya telah menghantar beba apa kebaikan untuk hidup saya. Ini menyebabkan mereka bersegera ke arah amal soleh seperti solat sunat malam yang disebutkan dalam ayat-ayat terdahulu. Mereka bersegera memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala melalui ketaatan yang ikhlas dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Setiap kali mereka tergelincir dan melakukan dosa,
mereka bersegera menuju taubat yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah Ta'ala untuk mengampuni mereka. Mereka memperhitungkan diri mereka secara berkala agar mereka dapat meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah yang Maha Tinggi. Telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4260, bahawa ini adalah sifat orang yang berakal. Ramai yang terpesong dari neraka dan azabnya dengan kilauan dan kemegahan dunia ini, mereka sebaliknya mengekalkan hari kiamat dan menemui neraka sentiasa dalam fikiran mereka. Seolah-olah mereka dapat menyaksikan neraka dibawa ke hadapan dengan 70,000 tali, dengan setiap tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7164. Apabila seseorang menjalani kehidupan mereka seperti ini, mereka sibuk menunaikan tanggungjawab dan tugas mereka mengikut ajaran Islam, berusaha dalam ketaatan kepada Allah dan mencarinya, berlindung daripada kesudahan yang buruk. Kerendahan hati sifat pertama dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63. Uden hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan mudah. Hamba-hamba Allah Ta'ala telah memahami bahawa apa-apa kebaikan yang mereka miliki adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala telah memberikannya kepada mereka. Dan sebarang kejahatan yang mereka selamatkan adalah kerana Allah Ta'ala telah memelihara mereka. Tidakkah bodoh untuk berbangga dengan sesuatu yang bukan milik seseorang? Sama seperti seseorang yang tidak bermegah tentang kereta sport yang bukan kepunyaan mereka, umat Islam mesti menyedari tiada apa-apa pun sebenarnya milik mereka. Sikap ini memastikan seseorang itu kekal merendah diri sepanjang masa. Hamba Allah yang hina beriman sepenuhnya kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5673, yang menyatakan bahawa amalan soleh seseorang tidak akan membawanya ke syurga. Hanya rahmat Allah Ta'ala yang boleh menyebabkan perkara ini berlaku. Ini kerana setiap amal soleh hanya dapat dicapai apabila Allah Ta'ala memberikan seseorang itu ilmu, kekuatan, peluang dan ilham untuk melaksanakannya. Bahkan penerimaan amalan itu bergantung kepada rahmat Allah Ta'ala. Apabila seseorang memikirkan perkara ini, ia menyelamatkan mereka daripada kesombongan dan memberi inspirasi kepada mereka untuk mengamalkan kerendahan hati. Perlu sentiasa ingat bahawa merendah diri bukanlah tanda kelemahan, kerana Islam telah menggalakkan seseorang untuk mempertahankan diri jika perlu. Dengan kata lain, Islam mengajar umat Islam untuk merendah diri tanpa kelemahan. Malah, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2029, bahawa sesiapa yang merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi akan dibangkitkan olehnya. Jadi pada hakikatnya, kerendahan hati membawa kepada kehormatan di kedua-dua dunia. Seseorang hanya perlu merenung kepada makhluk yang paling hina untuk memahami hakikat ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala telah dengan jelas memerintahkan manusia dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan sifat penting ini. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 215. Uden rendahkanlah sayapmu yaitu berbuat baiklah kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjalani kehidupan yang sederhana. Sebagai contoh, dia dengan senang hati menjalankan tugas domestik di rumah, dengan itu membuktikan kerja-kerja ini adalah neutral jantina. Ini ditegaskan dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 538. Merendah diri ialah ciri dalaman yang terzahir secara zahir, seperti cara seseorang berjalan. Ini dibincangkan dalam ayat lain surah 31 Luqman, ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu kepada manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa syurga adalah untuk hamba-hamba yang hina yang tidak mempunyai sedikit pun kesombongan. Surah 28 Al-Qasas, ayat 83. Negeri akhirat itu kami tetapkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki kemegahan di muka bumi dan tidak pula melakukan kerosakan. Dan kesudahan yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Malah, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1998, bahawa sesiapa yang memiliki kesombongan sebesar atom tidak akan masuk syurga.
Hanya Allah yang Maha Tinggi yang berhak berbangga kerana Dia adalah pencipta, pemelihara dan pemilik seluruh alam. Penting untuk diperhatikan, kebanggaan adalah apabila seseorang itu percaya bahawa mereka lebih tinggi daripada orang lain dan menolak kebenaran apabila ia dikemukakan kepada mereka kerana mereka tidak suka menerima kebenaran apabila ia datang daripada selain mereka. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4092. Kejahilan ciri-ciri seterusnya bagi hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah yang sebenar-benarnya yang disebut dalam surah Al-Furqan, ayat 63, ialah mereka menjauhi kejahilan dan kejahilan. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kasar, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan. Khususnya, apabila orang bertindak dengan cara yang bodoh, mereka tidak membalas dengan cara yang sama. Sebaliknya, mereka menunjukkan kesabaran dan melayan orang-orang ini dengan baik yang ditunjukkan melalui percakapan dan tindakan mereka. Mereka memahami bahawa tindak balas terbaik yang boleh mereka berikan kepada orang yang bodoh adalah meninggalkan mereka dengan aman kerana membalas mereka dengan cara yang jahat hanya merangsang mereka. Ini tidak bermakna mereka tidak mempertahankan diri mereka sebagaimana Islam membenarkan ini, tetapi mereka telah mengamalkan sikap merendah diri tanpa kelemahan. Mereka tidak mahu membuang masa mereka dengan orang yang hanya mencari masalah. Kejahilan adalah sifat yang tidak disukai dalam Islam dan merupakan salah satu sebab mengapa menuntut ilmu adalah kewajipan ke atas semua orang Islam. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224. Orang-orang jahil melakukan dosa tanpa disedari oleh itu. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah yang sebenar menghindari umatnya dan sifat ini dengan mendedikasikan masa untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan berusaha untuk mengamalkan ajaran ini ke dalam kehidupan mereka melalui tindakan. Bab 39 Az-Zumar, ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Al-Quran telah menjelaskan bahawa orang yang jahil tidak dapat mencapai ketakwaan yang sebenar. Bab 35 Fatih, ayat 28. Hanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yang berilmu. Ini kerana ilmu itu dituntut untuk mengamalkan sifat-sifat yang baik dan menjauhi sifat-sifat mungkar yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Jika seseorang tidak menyedari sifat jahat, bagaimana mereka boleh mengelak atau membuangnya daripada watak mereka? Seseorang itu bukan sahaja harus berusaha untuk mencapai dan bertindak berdasarkan ilmu Islam, tetapi mereka hendaklah sentiasa menghormati orang yang berilmu kerana ini menjauhkan diri daripada kesombongan. Al-Quran menasihati umat Islam supaya menjauhkan diri daripada pergaulan orang-orang jahil kerana mereka hanya boleh memberi inspirasi kepada rakan-rakan mereka ke arah perkara yang sia-sia atau jahat. Surah 28 Al-Qasas, ayat 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang keji, mereka berpaling daripadanya dan berkata, bagi kami amal kami, dan bagi kamu amal kamu, kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu, kami tidak mencari orang-orang yang jahil. Ini tidak bermakna tidak boleh menasihati atau mengajar orang yang jahil, tetapi ini harus diserahkan kepada orang Islam yang berpendidikan yang telah mengamalkan ciri-ciri yang betul yang diperlukan untuk menyebarkan syiar Islam dengan betul. Orang yang benar-benar jahil bukanlah orang yang kurang ilmu. Sesungguhnya orang yang jahil ialah orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Orang seperti itu adalah jahil walaupun mereka mempunyai banyak ilmu. Bertindak atas ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Segala sesuatu yang lain hanyalah ilmu lidah yang tidak memberi manfaat kepada pemiliknya. Sebenarnya ilmu ini akan menjadi saksi terhadap seseorang pada hari penghakiman. Oleh itu, umat Islam hendaklah berusaha untuk belajar dan mengamalkan ilmu Islam dan berlindung kepada Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3843. Hubungan haram ciri-ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah disebutkan dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 68. Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan yang haram. Dan barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia akan mendapat hukuman.
Hamba-hamba Allah yang sebenar, yang maha tinggi, menjauhi segala bentuk hubungan yang haram. Fakta bahawa zina telah diletakkan di sebelah syirik dan membunuh orang yang tidak bersalah dalam ayat ini menunjukkan keterukannya. Umat Islam harus mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak tergoda untuk melakukan hubungan yang tidak sah. Pertama, mereka harus belajar untuk menundukkan pandangan mereka. Ini tidak bermakna seseorang itu harus sentiasa merenung kasut mereka, tetapi ini bermakna mereka harus mengelak daripada melihat sekeliling yang tidak perlu, terutamanya di tempat awam. Mereka harus mengelak daripada merenung orang lain dan mengekalkan rasa hormat terhadap jantina yang bertentangan. Sama seperti seorang Muslim tidak suka seseorang merenung kakak atau anak perempuan mereka, mereka tidak sepatutnya merenung saudara perempuan dan anak perempuan orang lain. Bab 24 ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman supaya mengurangkan pandangan mereka satu dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Seboleh-bolehnya seorang Muslim harus mengelak daripada menghabiskan masa bersendirian dengan jantina yang bertentangan, melainkan mereka mempunyai pertalian yang melarang perkahwinan. Ini telah dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1862. Umat Islam hendaklah berpakaian dan berkelakuan sopan. Berpakaian sopan mengelak daripada menarik pandangan orang yang tidak dikenali dan berkelakuan sederhana menghalang seseorang daripada mengambil langkah awal yang boleh membawa kepada perhubungan yang menyalahi undang-undang, seperti bercakap secara tidak wajar dengan lawan jenis. Memahami nikmat mengelakkan perhubungan haram adalah satu lagi cara untuk melindungi diri daripadanya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW telah menjamin syurga bagi orang yang menjaga lidah dan kemaluannya. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2408. Takut hukuman terlibat dalam hubungan haram juga akan membantu orang Islam untuk mengelakkannya. Contohnya, iman akan terkeluar daripada orang yang melakukan zina. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4690. Pada hakikatnya, seorang Muslim tidak memerlukan hubungan yang tidak sah kerana Islam menetapkan perkahwinan. Mereka yang tidak mampu untuk berkahwin hendaklah kerap berpuasa kerana ini juga membantu mengawal nafsu dan perbuatan. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 3398. Akhlak mulia. Ciri-ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang yang sebenar disebut pada akhir surah 25 Al-Furqan, ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Pada hakikatnya, ayat ini bukanlah bermaksud hamba-hamba yang sebenar-benarnya dari Yang Maha Pemurah ingin menjadi pemimpin agama atau duniawi. Ini sebenarnya bermaksud bahawa mereka ingin mengamalkan sifat-sifat pemimpin umat manusia, seperti para Nabi SAW, kerana mereka adalah yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Doa ini adalah cara tidak langsung untuk mendambakan cinta Allah Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahawa ini tidak boleh diperolehi tanpa berusaha secara praktikal, yang disokong lagi oleh hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Ia menasihati bahawa selepas menunaikan kewajipan dan berusaha untuk melakukan amalan-amalan sukarela, seseorang itu menjadi kekasih Allah, dimuliakan. Oleh itu, seorang Muslim harus berusaha untuk melakukan semua perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan menjauhi semua perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, jika mereka ingin mengamalkan sifat-sifat yang terbaik dan menjadi kekasih Allah Ta'ala. Di samping itu, bahagian ayat ini menunjukkan bahawa bertindak mengikut cara yang dibincangkan akan menyebabkan seseorang itu memenuhi doa yang disebutkan pada permulaan ayat ini yang telah dibincangkan dalam bab sebelumnya, yakni berhasrat untuk memiliki keluarga yang soleh agar menjadi aset besar bagi seorang Muslim dan bukannya menjadi beban di dunia. Bahagian ayat ini juga boleh membawa maksud bahawa hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sebenar berhasrat dan berusaha untuk menunaikan kewajipan yang penting, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, agar mereka mendapat pahala bagi mereka yang mengindahkan dan bertindak mengikut nasihat mereka.
Ini telah dinasihatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2351. Dan seperti yang ditunjukkan oleh hadis ini, hamba-hamba yang sebenar-benarnya daripada Tuhan yang Maha Pemurah takut menjadi punca kepada kesesatan orang lain. Ini hanya akan menyebabkan dosa seseorang bertambah bergantung kepada berapa ramai orang yang sesat. Mereka ingin menjadi teladan yang positif bagi mereka di bawah jagaan mereka. Ini adalah kewajipan yang penting ke atas semua umat Islam mengikut hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2928. Sebagai penutup buku ini, semua umat Islam hendaklah berusaha untuk mengamalkan ciri-ciri hamba yang sebenar-benarnya daripada Yang Maha Pengasih. Dengan ini dan rahmat Allah Ta'ala, mereka akan diberkati di dunia ini dan mendapat tempat perlindungan dan tempat peristirahatan yang kekal di alam akhirat. Ini telah ditunjukkan dalam ayat seterusnya. Surah 25 Al-Furqan, ayat 75. Mereka itu akan dianugerahkan ke dalam kamar karena kesabaran mereka, dan mereka akan diterima di dalamnya dengan penghormatan dan kata-kata keselamatan. Sumpah bohong ciri-ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah disebutkan dalam Surah 25 Al-Furqan, ayat 72. Dan, yaitu, orang-orang yang tidak bersaksi dengan dusta. Ayat ini memperingatkan bahawa hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sejati tidak memberikan kesaksian palsu. Malangnya, ini biasanya berlaku terutamanya di negara dunia ketiga di mana orang Islam memfailkan tuntutan palsu di mahkamah untuk mengambil sesuatu yang bukan milik mereka, seperti kekayaan dan harta benda. Menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2654, sumpah bohong adalah salah satu dosa besar yang paling besar. Malahan hadis ini meletakkan sumpah bohong di samping syirik dan derhaka kepada ibu bapa. Nabi Muhammad SAW telah memberi amaran keras dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2373, bahawa orang yang tidak ikhlas bertaubat daripada menjadi saksi dusta tidak akan bergerak pada hari kiamat sehinggalah Allah Ta'ala menghantar mereka ke neraka. Malah, orang yang menjadi saksi palsu untuk mengambil sesuatu yang mereka tidak berhak akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun benda yang mereka ambil itu adalah sebatan ranting pokok. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 353. Menjadi saksi palsu adalah dosa besar kerana ia termasuk banyak lagi dosa besar, seperti berdusta. Dosa terhadap manusia ini tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga korban memaafkan mereka terlebih dahulu. Jika mereka tidak berbuat kebaikan, mereka akan diberikan kepada mangsa mereka, dan jika perlu dosa mangsa mereka akan diberikan kepada mereka pada hari kiamat untuk menegakkan keadilan. Ini boleh menyebabkan saksi palsu itu dilemparkan ke dalam neraka. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Saksi palsu juga melakukan dosa jika mereka memberi keterangan bagi pihak orang lain sehingga boleh mengambil sesuatu yang mereka tidak berhak. Sikap ini jelas mencabar perintah Al-Quran yang menasihatkan umat Islam supaya tidak tolong-menolong dalam kemungkaran, sebaliknya tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Bab 5 Al-Maidah, ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Saksi palsu juga akan melakukan dosa lagi dengan menggunakan sesuatu yang diperoleh secara haram. Sebagai contoh, jika mereka memperoleh kekayaan dengan cara ini dan kemudian menggunakannya untuk menunaikan haji, haji mereka akan ditolak kerana Allah Ta'ala hanya menerima yang halal. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342. Adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk sentiasa bercakap benar sama ada dalam percakapan sehari-hari biasa atau di bawah sumpah dalam kes mahkamah. Berdusta dalam segala bentuk membawa kepada dosa yang seterusnya membawa kepada neraka. Orang yang terus berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta yang agung. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1971. Dikuatiri pendusta besar ini akan dimasukkan ke neraka pada hari kiamat. Bab 3 Ali Imran, ayat 61. Sembahlah laknat Allah ke atas orang-orang yang berdusta di antara kita.
Syirik ciri-ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah disebutkan dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya niat yang murni hanya untuk keredaan Allah Ta'ala ketika beramal. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sebenar-benarnya mengenepikan segala niat dan keinginan yang lain dan hanya mentaati Allah Ta'ala untuk memenuhi tujuan penciptaan mereka, iaitu kehambaan kepada Allah Ta'ala. Bab 51 Ad-Dariyat, ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Syirik boleh dikelaskan sebagai lebih besar dan kecil. Jenis yang lebih besar adalah apabila seseorang percaya kepada lebih daripada satu Tuhan. Jika seseorang mati dalam keadaan ini, mereka tidak akan diampuni. Bab 4 An-Nisa, ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni persekutuan dengannya. Ini adalah dosa terbesar yang boleh dilakukan seseorang yang telah disahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6273. Adalah dianggap sebagai khianat besar untuk pertama-tama mengingkari nikmat yang telah dilakukan seseorang kepada yang lain dan lebih buruk lagi menggunakan nikmat ini terhadap orang yang memberinya. Jika ini benar di antara dua orang, bolehkah dibayangkan betapa besarnya khianat seseorang yang bersikap seperti ini di sisi Allah Ta'ala, sedangkan dia sahaja yang memberikan kepada makhluk dengan nikmat yang tidak terkira. Jenis syirik kecil ialah apabila seseorang itu menunjukkan perbuatannya. Ini telah ditegaskan dalam banyak hadis seperti yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3989. Pada hari kiamat, orang-orang yang beramal untuk mendapatkan keredaan selain Allah Ta'ala akan diperintahkan untuk mendapatkan pahala daripada mereka yang tidak mungkin dapat dicapai. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Ini adalah orang yang telah mengambil keinginan mereka sebagai tuan mereka kerana mereka bertindak untuk memenuhi keinginan mereka daripada bertindak untuk keredaan Allah Ta'ala. Surah 45 Al-Jatiyah, ayat 23. Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Seseorang hanya bertindak demi orang lain kerana mereka percaya orang itu entah bagaimana akan memberi mereka berkat atau melindungi mereka daripada bahaya. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, bertindak untuk selain Allah Ta'ala adalah syirik dan bodoh. Jika seorang Muslim mula-mula berniat untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, kemudian mengubah niatnya kerana beberapa faktor luaran selagi mereka berjuang dengan diri mereka sendiri dan cuba kembali kepada niat awal mereka, diharapkan mereka akan diberikan pahala atas niat asal mereka dan perjuangan dalaman untuk memastikan ia suci. Bagi mereka yang mencampur adukkan niat mereka dalam perbuatan agama untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala dan untuk mendapatkan sesuatu dunia, boleh diperdebatkan sama ada mereka mendapat ganjaran di akhirat atas perbuatan itu. Sebahagian ulama percaya mereka akan mendapat pahala penuh selagi keinginan dunia itu tidak haram. Ada yang percaya seorang Muslim akan mendapat pahala sebahagiannya kerana niat bertanding mereka. Ulama lain percaya bahawa mereka tidak akan mendapat pahala kerana mereka menggabungkan niat mereka dengan keredaan Allah Ta'ala, yang boleh dianggap sebagai aspek syirik kecil. Oleh itu, seorang Muslim yang bijak harus memilih pilihan yang paling selamat dan hanya melakukan amalan agama untuk keredaan Allah Ta'ala dan tidak mencampurkan niatnya dengan keuntungan dunia yang halal. Hormati kehidupan. Ciri-ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah disebutkan dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 68. Atau bunuhlah jiwa yang diharamkan Allah dibunuh, kecuali dengan hak. Hamba-hamba Allah yang sejati, yang Maha Tinggi, menghormati semua bentuk kehidupan. Mereka mentaati ajaran Islam yang jelas mensyariatkan belas kasihan hendaklah ditunjukkan kepada seluruh makhluk. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6028, bahawa sesiapa yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain tidak akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Islam bukan sahaja menasihatkan perlakuan baik kepada manusia tetapi juga mensyariatkannya kepada haiwan. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2550.
Tidak ada agama lain yang meletakkan nilai sebegitu kepada kehidupan manusia. Al-Quran membandingkan pembunuhan seorang yang tidak bersalah dengan pembunuhan seluruh manusia. Surah 5 Al-Maidah, ayat 32. Membunuh jiwa melenkan kerana jiwa atau kerana kerosakan, yang dilakukan di ibumi. Seolah-olah dia telah membunuh manusia sepenuhnya. Dan barang siapa yang menyelamatkan seorang, seakan-akan dia telah menyelamatkan manusia seluruhnya. Ayat ini sahaja sudah cukup untuk menghalang mereka yang mendakwa membunuh orang yang tidak bersalah atas nama Islam. Ayat ini membuktikan bahawa niat jahat mereka sebenarnya adalah untuk mendapatkan kekayaan dan kuasa yang tidak ada kena-mengena dengan Islam. Tidak membahayakan orang lain adalah sangat penting sehingga Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4998, bahawa seseorang tidak boleh menjadi seorang Muslim sejati sehingga orang lain tanpa mengira agama mereka selamat dari lidah dan perbuatan mereka. Jika ini hanya merugikan orang lain, bagaimana Islam boleh membenarkan pembunuhan orang yang tidak bersalah? Malah, ini dijawab dalam hadis yang sama ini. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memperingatkan bahawa seseorang tidak boleh menjadi mukmin sejati sehingga nyawa dan harta benda orang lain tidak selamat dari perbuatan mereka. Mereka yang mendakwa mengikuti tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, harus tahu bahawa baginda tidak pernah menyakiti orang lain melainkan untuk mempertahankan diri terhadap seorang askar lelaki. Dia tidak pernah menyakiti wanita, orang tua atau kanak-kanak. Malah, dia tidak pernah membalas dendam terhadap dirinya dan hanya melaksanakan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai ketua negara kepada mereka yang melampaui batas. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6050. Beginilah cara orang Islam mesti berkelakuan dalam semua keadaan jika mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Seorang Muslim telah diberi kebenaran untuk mempertahankan diri, keluarga dan harta benda mereka. Tetapi semua ini ada hadnya. Tidak ada satu cara pun seorang Muslim mempunyai kebenaran untuk menyerang terlebih dahulu dan mengambil nyawa orang yang tidak bersalah. Oleh itu, umat Islam harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan belas kasihan. Taubat ikhlas ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang yang sebenar disebut dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 70-71. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Bagi mereka Allah akan menggantikan perbuatan jahat mereka dengan kebaikan. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang diterima. Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sebenar bukanlah manusia yang sempurna. Dan Allah Ta'ala tidak mengharapkan mereka. Jadi perkara pertama yang perlu diperhatikan ialah seorang Muslim tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah yang tidak terhingga, kerana ini boleh membawa mereka ke arah kekufuran. Bab 12 Yusuf, ayat 87. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Malah, selain daripada syirik yang besar, Allah Ta'ala mengampuni segala dosa. Bab 4 An-Nisa, ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya, tetapi Dia mengampuni yang kurang dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Selagi seorang Muslim masih mempunyai nafas, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat dengan ikhlas. Ini telah ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4253. Bagaimanapun, adalah penting bagi semua umat Islam untuk menjauhi semua dosa sama ada besar atau kecil kerana masa kematian tidak diketahui. Jika seorang Muslim terus menunda-nunda taubat yang ikhlas, mereka mungkin akan menghadapi kematian tanpa bersedia. Kemudian mereka akan ditinggalkan dengan penyesalan yang besar. Sebenarnya, menangguhkan taubat kerana meyakini dosa seseorang itu kecil adalah tanda orang yang fasik menurut hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 2497. Hadis ini berpesan agar orang yang baik melihat dosanya seolah-olah ia adalah gunung yang hendak runtuh. Mereka supaya mereka segera bertaubat dengan ikhlas tanpa berlengah-lengah.
Dosa-dosa kecil boleh dihapuskan dengan amal soleh, tetapi dosa besar memerlukan taubat yang ikhlas. Ini telah ditunjukkan dalam surah 4 An-Nisa, ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu, niscaya kami hapuskan dari kamu dosa-dosamu yang kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, ke dalam syurga. Taubat yang sungguh-sungguh termasuk perasaan menyesal atas dosa tersebut, memohon keampunan daripada Allah, berjanji dengan ikhlas untuk tidak kembali kepada dosa atau dosa yang serupa lagi, dan jika mungkin untuk menebus sebarang pelanggaran. Jika dosa itu terhadap manusia, maka orang Islam, jika boleh, mesti meminta ampun dan mengembalikan hak mereka. Jika orang itu tidak memaafkan mereka, maka keadilan akan ditegakkan pada hari kiamat. Perbuatan baik orang yang zalim akan diberikan kepada mangsanya, dan jika diperlukan dosa korban akan diberikan kepada orang yang zalim itu. Ini mungkin menyebabkan orang yang zalim itu dicampakkan ke dalam neraka. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Solat malam. Ciri-ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah disebutkan dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 64. Den orang-orang yang menghabiskan sebahagian malam untuk Tuhan mereka denken sujud dan berdiri. Mereka membuktikan keikhlasan mereka kepada Allah Ta'ala dengan mengorbankan sebahagian dari tidur dan rehat mereka untuk beribadah kepadanya ketika tidak ada mata lain yang melihat mereka. Ciri-ciri sebelum ini menyebut sifat-sifat yang umum, oleh itu seseorang boleh menuduh hamba-hamba ini menunjuk-nunjuk. Tetapi ciri ini membuktikan keikhlasan mereka. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah yang sebenar-benarnya ialah mereka yang telah mendirikan solat fardu. Seseorang hanya melakukan solat sunat secara berkala selepas mereka mendirikan solat fardu. Tiada kejayaan tanpa ini. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menjanjikan syurga kepada orang yang mendirikan solat dengan betul dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 1401. Berdoa adalah cara untuk mengadakan percakapan intim dengan Allah yang Maha Tinggi. Itu adalah tanda kehambaan seseorang kepada Allah yang Maha Tinggi. Solat malam mempunyai fadilat yang tidak terhitung banyaknya. Sebagai contoh, hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 1614, menyarankan bahawa ia adalah solat sunat yang terbaik. Malam adalah ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia menurut kemuliaannya yang tidak terhingga dan mengajak manusia menuju keampunan dan rahmatnya. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6321. Tidak ada seorang pun yang akan mempunyai darjat yang lebih tinggi pada hari kiamat atau di dalam syurga daripada Nabi Muhammad SAW, dan pangkat ini telah dikaitkan secara langsung dengan malam. Solat. Surah 17 Al-Isra, ayat 79. Dan dari sebahagian malam, solatlah dengannya, yaitu membaca Al-Quran sebagai tambahan ibadat bagi kamu. Diharapkan Tuhanmu membangkitkan kamu ke tempat yang terpuji. Ini menunjukkan bahawa orang yang mendirikan solat sunat malam akan dikurniakan darjat yang paling tinggi di kedua-dua alam. Nabi Muhammad SAW telah menasihatkan bahawa seseorang itu paling dekat dengan Allah Ta'ala di akhir malam dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 3579. Oleh itu, seseorang boleh memperolehi nikmat yang tidak terkira banyaknya jika mereka terjaga dan mengingati Allah Ta'ala pada masa ini. Semua orang Islam ingin doa mereka dimakbulkan dan keperluan mereka dipenuhi. Oleh itu, mereka harus berusaha untuk menunaikan solat malam secara sunat sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1770, bahawa terdapat 1 jam yang istimewa pada setiap malam ketika doa yang baik selalu dijawab. Mendirikan solat malam adalah cara terbaik untuk mencegah seseorang daripada melakukan dosa. Ia mendorong mereka untuk mengelakkan perhimpunan sosial yang sia-sia dan ia melindungi seseorang daripada banyak penyakit fizikal. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 3549. Hendaklah seseorang itu mempersiapkan diri untuk solat malam dengan tidak berlebihan makan dan minum, terutama sebelum tidur, kerana ia menimbulkan rasa malas. Seseorang tidak sepatutnya memenatkan dirinya pada siang hari.
Tidur sebentar pada siang hari boleh membantu dengan ini. Akhir sekali, hendaklah menjauhi maksiat dan berusaha untuk mentaati Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar kerana orang-orang yang taat lebih mudah untuk menunaikan solat sunat malam. Beribadah pada malam hari adalah diberkati kerana setiap orang diberikan apa yang mereka kehendaki. Mereka yang menginginkan kesulitan untuk dihilangkan dengan cepat dijawab. Mereka yang ingin menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah yang Maha Tinggi, mencapai status hamba yang benar-benar bersyukur. Orang yang menghendaki syurga dibukakan pintu rahmat dan keberkahan bagi mereka. Mereka yang ingin diselamatkan dari neraka diberi perlindungan. Dan orang-orang yang tidak menghendaki kecuali Tuhan mereka, diberkati dengan kedekatan dan kedekatannya. Perkara yang sia-sia ciri-ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah disebutkan dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 72. Dan apabila mereka lewat dengan kata-kata keji, mereka lalu dengan terhormat. Ayat ini menunjukkan bahawa hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sebenar-benarnya menjauhi segala perkara yang tidak berfaedah di dunia maupun di akhirat sama ada dalam ucapan atau perbuatan. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa terdapat 3 jenis ucapan dan tindakan. Seseorang harus berdiam diri dan menjauhkan diri daripada jenis pertama yang benar-benar berbahaya kepada kehidupan duniawi dan agama seseorang. Jenis kedua hanya membuang masa yang akan menjadi penyesalan besar pada hari kiamat. Jenis ini adalah ucapan atau perbuatan yang tidak berfaedah dan tidak membahayakan kehidupan duniawi atau agama seseorang. Jenis terakhir yang harus dilakukan adalah ucapan dan tindakan yang bermanfaat. Menurut struktur ini, 2/3 ucapan dan tindakan harus dikeluarkan dari kehidupan seseorang. Dalam kebanyakan kes, bercakap sia-sia tidak dianggap sebagai dosa. Tetapi ia akan menyebabkan seseorang itu membuang masa berharga mereka. Selain itu, pertuturan yang tidak perlu biasanya membawa kepada pertuturan yang berdosa seperti mengumpat. Jarang sekali manusia membincangkan sesuatu yang tidak berfaedah sama ada di dunia atau di akhirat tanpa akhirnya melakukan dosa. Seseorang harus ingat bahawa ucapan mereka sebenarnya adalah surat yang mereka tulis untuk Allah Ta'ala. Memalukan bagi seseorang untuk mengisi surat ini dengan kata-kata berlebihan yang tidak memberi manfaat kepada mereka atau orang lain di dunia atau akhirat. Malah, Nabi Muhammad SAW telah mengisytiharkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2408, bahawa Allah Ta'ala benci apabila manusia mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Jelas dari banyak hadis bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu dan menunjukkan rasa tidak suka kepadanya. Contohnya terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 211. Oleh itu, menjadi kewajipan seorang Muslim untuk menjauhi sifat ini. Penting untuk diperhatikan bahawa ayat ini juga menunjukkan bahawa hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah yang sebenar tidak melakukan dosa melalui ucapan mereka. Bagaimana mereka boleh apabila mereka tidak mengeluarkan perkataan yang tidak dianggap berdosa, iaitu perkataan yang sia-sia? Umat Islam seharusnya mendengar dan mengambil iktibar daripada mereka supaya mereka boleh mengamalkan ciri-ciri penting, iaitu hanya bercakap perkataan yang baik atau berdiam diri. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176. Adalah penting untuk memahami, bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh sesetengah orang bahawa seseorang yang tidak menyucikan ucapan mereka tidak boleh mempunyai hati atau badan yang bersih. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 2407. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan kepentingan sahabat yang baik. Malah, seseorang itu tidak boleh menjadi teman yang baik sehingga mereka belajar mengawal percakapan mereka. Ini kerana seseorang itu akan terpengaruh dengan sahabatnya, seperti yang diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4833. Jika seseorang itu mengisi masanya dengan ucapan dan perbuatan yang sia-sia, maka kemungkinan besar sahabatnya akan melakukan perkara yang sama. Skim sebabnya adalah penting bagi semua umat Islam untuk berhati-hati memilih sahabat mereka dan menasihati orang lain seperti anak-anak mereka untuk melakukan perkara yang sama. Surah 43 Az-Zukhruf, ayat 67.
Teman-teman karib pada hari itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Perkataan dan perbuatan ciri seterusnya dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang yang sebenar disebut dalam surah 25 Al-Furqan, ayat 73. Dan orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidaklah menimpakan kepada mereka pekak dan buta. Ayat ini menunjukkan bahawa hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sebenar-benarnya membuktikan sifat hambanya melalui perbuatan bukan sekadar perkataan dengan mendengar, memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Ramai orang Islam membaca Al-Quran, tetapi merasa terputus hubungan dengan Allah yang Maha Tinggi. Ini kerana mereka hanya memenuhi aspek pertama Al-Quran, iaitu membacanya. Dalam kebanyakan kes, orang Islam ini tidak memahami bahasa Arab, jadi bagaimanakah Al-Quran boleh mempengaruhi tingkah laku mereka? Pada hakikatnya, orang-orang ini bertindak seolah-olah mereka pekak dan buta terhadap Al-Quran kerana mereka tidak bersusah payah memenuhi aspek lain yang lebih penting dalam Al-Quran. Aspek kedua ialah memahaminya yang boleh dilakukan dengan mengkaji tafsirannya yang sahih dan diluruskan. Aspek terakhir Al-Quran adalah bertindak berdasarkan ajarannya. Ia tidak cukup baik untuk membungkusnya dengan pakaian yang bagus dan meletakkannya di atas rak yang tinggi di rumah seseorang. Al-Quran adalah kitab petunjuk, bukan perhiasan rumah. Bagaimanakah seseorang boleh dipandu olehnya jika mereka tidak memenuhi semua aspeknya? Inilah yang diusahakan oleh hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang sejati. Jelas dari ayat ini bahawa kejahilan dan sifat hamba yang sejati kepada Allah Ta'ala tidak dapat dijumpai bersama dalam satu hati.